Okey, tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan, sahabat. Dalam video pencerahan kali ini, saya cuba kongsikan pula dengan tuan-tuan tentang perjalanan Bitcoin mining. Macam mana proses perlombongan Bitcoin itu berlaku. Okey, pertama sekali kita nak faham apa yang dimaksudkan dengan Bitcoin mining ini, tuan-tuan. Okey, mining di sini hanyalah istilah, tuan-tuan. Kalau di dalam perlombongan emas, okay, kita ada jentolak, kita ada jengkaut, kita ada smelting machine, kita ada pendulang, kita ada dulang dan sebagainya. Tetapi di dalam Bitcoin mining ini, lombong itu hanyalah istilah. Okay. Kerja yang berlaku sebenarnya di dalam Bitcoin ini adalah kerja-kerja verifications. Okay. Ataupun kerja-kerja pengesahan transaksi. Okay, iaitu transaksi yang berlaku melibatkan pindahan Bitcoin daripada satu wallet kepada satu wallet, daripada wallet si A kepada wallet si B. Di dalam rangkaian Bitcoin, tuan-tuan ya, proses memindahkan Bitcoin daripada satu wallet ke satu wallet berlaku secara berterusan sebilang masa. Oleh kerana begitu banyak transaksi berlaku di dalam sistem Bitcoin ini, kita perlukan kepada satu sistem penyimpanan rekod supaya kita dapat tahu pindahan Bitcoin itu daripada wallet siapa kepada wallet siapa, bila ianya berlaku, berapa jumlah yang terlibat, untuk tujuan apa transaksi itu berlaku dan sebagainya. Proses untuk melakukan pengesahan transaksi inilah sebenarnya yang kita istilahkan sebagai mining. Okey, tuan-tuan. Maknanya, mining ini adalah satu kerja pengesahan ataupun satu proses penyelesaian kepada satu formula matematik sehingga yang dapat mengesahkan yang sesuatu transaksi itu telah pun selesai. Apabila semua maklumat ini telah pun direkodkan ke dalam blockchain, ke dalam satu general ledger untuk dipertontonkan kepada publik, maka transaksi tersebut dianggap selesai. Kerja-kerja verifications dan pengesahan transaksi yang sangat rumit ini, tuan-tuan, hanya mampu dilakukan oleh komputer. Dan komputer itu pula adalah sejenis komputer yang direka cipta khas untuk semata-mata untuk kerja pengesahan transaksi. Dan komputer itulah yang kita namakan ASIC ataupun Application Specific Integrated Circuit. Dan itulah yang dimaksudkan dengan Bitcoin mining. Okey, tuan-tuan, untuk nak fahamkan konsep Bitcoin mining ini, jom kita pergi sembang santai-santai di kedai Mama. Okey, sementara tu, sekejap tuan-tuan ya, saya nak order teh tarik dulu. Mama, teh tarik 2 kasih. Buih tinggi punya. Cepat Cepat Mama. Kalau lambat nanti dengan kau-kau aku close. Okey, tuan-tuan. Sementara nak tunggu Mama hantarkan teh tarik kita. Okey, kita lihat apa sebenarnya Bitcoin mining itu. Okey, saya nak cuba sembangkan dalam gaya bahasa yang mudah faham, yang mudah dihadam, dalam gaya bahasa layman lah, bukan gaya bahasa teknikal. Okey, kita anggapkan ini sebagai satu sistem mining. Okey, bulatan ini ya sebagai satu sistem mining. Semasa skrip untuk program Bitcoin mining ini ditanamkan ke dalam sistem internet oleh Satoshi Nakamoto dan rakan-rakan beliau, di dalam sistem mining ini telah pun dibenamkan, embed ya tuan-tuan, diembedkan sebanyak 21 juta Bitcoin. Maknanya harta karun itu telah pun sedia tertanam di dalam sistem ini, tuan-tuan, cuma terpulang kepada kita untuk menggalinya, itu sahaja. Sistem perlombongan ini dikuasakan oleh beribu-ribu komputer yang kita pernah sebut sebelum ini sebagai ASIC ataupun Application Specific Integrated Circuit. Komputer ini direka cipta khas untuk melakukan kerja-kerja mining. Ini customize ya tuan-tuan, bukan komputer biasa macam kita pakai kat rumah tu. Ini dikhususkan untuk buat kerja-kerja mining semata-mata. Okey. Rupa bentuk komputer ni kepada tuan-tuan yang belum pernah tengok mining komputer, dia macam ni. Ini rupa dia tuan-tuan. Ini satu contoh, satu brand namanya Antminer S9 dan ini adalah mining machine yang terbaru di pasaran. Okey.
Nampak macam kotak kasut je rupanya. Tapi di dalam itu ada otak yang akan melakukan kerja-kerja yang sangat kompleks, iaitu menyelesaikan formula-formula matematik yang sangat-sangat canggih dan sangat-sangat susah. Dan kerja-kerja ini hanya boleh dilakukan oleh specialized komputer ini. Okey, itulah rupanya komputer ASIC. Dan di sini ada beribu-ribu ASIC komputer, tuan-tuan, yang dihubungkan kepada sistem perlombongan. Katakan berlaku satu transaksi yang mana satu Bitcoin nak dipindahkan daripada wallet A, kepunyaan A, seorang individu A, kepada satu wallet lagi, kepunyaan seorang individu B. Okay. A ni mungkin duduk kat Malaysia, B ni mungkin duduk kat Rusia, dan A nak pindahkan satu Bitcoin kepada B. So apa yang berlaku apabila A itu melakukan transaksi send Bitcoinnya, dan transaksi itu disambut oleh komputer-komputer yang berada di dalam sistem perlombongan ini, dan mereka akan mula melakukan kerja-kerja verifications untuk mengesahkan transaksi tersebut. Okay. Dan setiap satu komputer ini akan memainkan peranan masing-masing. Okay. Sekiranya dia bersetuju dengan transaksi itu, dia akan mengatakan yes, 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 yes dan yes. Okay. Dan apabila sudah ada konsensus, 51% konsensus, ya, 51% konsensus ataupun persetujuan di antara banyak-banyak komputer ini, maka transaksi tersebut dianggap sebagai muktamad. Apabila muktamad ataupun verified, maka berlakulah pindahan fund tadi tu, Bitcoin tadi tu, daripada wallet A kepada wallet B tanpa melibatkan sebarang charge. Maksudnya kat sini, dia punya fees yang terlibat, tuan-tuan, adalah hampir-hampir zero. Ataupun kita panggil no fees lah. Ini keistimewaan membuat transaksi Bitcoin. Dia tidak ada charge. Berbeza kalau kita buat pindahan duit daripada satu account bank kepada satu account bank yang lain, bank akan mengenakan charge. Okay. Charge kerana apa? Kerana kerja-kerja verification, pengesahan transaksi itu, kita dikenakan charge. Dalam hal ini, A tidak dikenakan sebarang charge. Okay. Kalau dia hantar satu Bitcoin, katakan kat sini sejumlah Bitcoin kat sini, dihantarkan kepada B, maka B menerima sejumlah yang sama di dalam accountnya ataupun di dalam walletnya. Okay. Sama. Okay. Kerana apa? Tidak ada charge. Ini specialnya. Pindahan menggunakan Bitcoin. Samalah seperti A berjumpa dengan B secara berdepan dan menghulurkan sekeping Bitcoin kepada B, dan B menerima sekeping Bitcoin tanpa sebarang bayaran tambahan, tanpa sebarang charge yang terlibat di antaranya. Okey, bagi komputer-komputer ini pula, tuan-tuan, yang melakukan kerja-kerja verification tadi itu, mereka ini akan menerima ganjaran dalam bentuk blok-blok Bitcoin. So, mereka akan dihadiahkan dengan Bitcoin dalam bentuk blok. Mereka akan menerima hadiah dalam bentuk blok Bitcoin. Jadi, keseluruhan proses inilah yang dipanggil mining. Okay. Siapa yang buat mining ni, tuan-tuan? Mining ni dibuat oleh komputer-komputer inilah. Komputer-komputer yang menjalankan kerja-kerja verification tersebut. Dan mereka mendapat ganjaran di dalam bentuk blok Bitcoin. Okey, apa yang special di sini, tuan-tuan? Yang pertama, tidak ada sebarang charge dikenakan. Okey, wang dipindahkan daripada satu penjuru dunia ke satu penjuru dunia yang lain tanpa sebarang charge. Dan pindahan itu berlaku di dalam masa yang sangat-sangat singkat. Hanya beberapa minit saja, tuan-tuan, transaksi telah pun selesai. Maknanya, kerja-kerja verification yang dibuat oleh komputer-komputer ini sangat-sangat efisien, tuan-tuan. Dari segi kekuatan network di dalam sistem Bitcoin ini, tuan-tuan, oleh kerana kerja ini melibatkan kerjasama daripada beribu-ribu, beratus-ratus ribu buah ataupun unit-unit komputer ASIC ini, dan keputusan itu dibuat berasaskan kepada konsensus 51%. Bermaknanya di sini sistem ini tidak membuka ruang kepada hackers untuk merosakkan kerja-kerja verifications ataupun untuk mengganggu kerja-kerja verifications yang dibuat oleh komputer-komputer tersebut. Sekiranya
satu komputer ini kena hack. Okey. Komputer ini mengatakan okey, Bitcoin ini hendaklah dipindah daripada wallet A kepada wallet B. Yang ini pun kata okey, betul, dia nak pindah daripada wallet A ke wallet B. Yang ini pun sama katakan nak pindahkan daripada wallet A ke wallet B. Tetapi tiba-tiba yang ini akibat daripada peranan ataupun gangguan daripada hackers, tiba-tiba komputer ini keluar satu keputusan mengatakan, oh, pindahkan Bitcoin ini daripada wallet A kepada saya, dia kata. Contohnya macam tu. Alright? Jadi nampak macam ada satu yang tak kena di situ. So, keputusan satu komputer ini tidak akan mempengaruhi keseluruhan keputusan kerana ia berasaskan kepada konsensus. Satu orang hacker merosakkan sebiji komputer ini tidak dapat mempengaruhi keputusan sistem mining ini. Di situ letaknya kekuatan sistem verifications yang terdapat di dalam rangkaian Bitcoin. Clear, tuan-tuan? Nampak sikit ya? Jadi, sistem perlombongan Bitcoin ini tidak boleh dimusnahkan oleh hacker, tuan-tuan. Okay? Kalau katakan dia musnahkan 2 biji komputer ini pun, masih ada beribu-ribu komputer lagi yang masih meneruskan kerja-kerja verifications, dan sistem Bitcoin ini tidak akan mudah dirosakkan dan tidak akan terjejas sama sekali. Kenapa? Kerana komputer-komputer ini buat kerja daripada lokasi-lokasi yang tidak sama, tuan-tuan. Kita tidak tahu pun yang ni. Daripada mana dia buat kerja, kita tak tahu. Mungkin dia buat kerja daripada Rusia. Yang ni mungkin buat kerja daripada US. Yang ni mungkin buat kerja daripada Malaysia. Mungkin ini buat kerja daripada China. Yang ni mungkin daripada Jepun, Korea. Okey, begitu. Jadi, hacker tidak boleh merosakkan sistem ini. Ada tak kemungkinan satu hari nanti sistem Bitcoin mining ini boleh dimusnahkan, boleh dirosakkan? Okey, jawapannya hampir-hampir mustahil, tuan-tuan. Okey. Ini hanya mungkin sekiranya keseluruhan sistem komputer ini dapat dimusnahkan, dan komputer-komputer ini semua hanya boleh dimusnahkan jika dan hanya jika keseluruhan sistem internet telah pun musnah. Selagi mana sistem internet ini wujud di atas muka bumi ini, tuan-tuan, selama itulah sistem Bitcoin mining ini akan berjalan. Okay? Dia tidak boleh dimusnahkan. Jadi itu nak menggambarkan betapa kukuhnya rangkaian Bitcoin yang ada hari ini, tuan-tuan. Sifatnya adalah decentralized dan networknya adalah distributed network, maksudnya berterabur satu dunia di mana tak ada siapa yang boleh tentukan dan susah untuk di-attack dan susah untuk dimusnahkan. Dia berbeza dengan satu sistem. Kalau saya ambil contoh kat sini, tuan-tuan ya. Okey, ambil contoh PayPal. PayPal ini kita tahu lokasinya, ibu pejabatnya adalah di San Jose, California, USA, tuan-tuan. So katakan satu orang dia nak musnahkan PayPal ini. Oleh kerana orang tahu di mana ibu pejabat PayPal ini, tuan-tuan. Okey. Orang boleh musnahkan dia dengan hanya melancarkan sebiji roket je. Dan boom, musnah PayPal, gone. Okey, tuan-tuan. Semudah itu. So, gone. Dengan hanya satu letupan bom saja, beres, musnah. Satu pusat pentadbiran PayPal. Tapi di dalam kes Bitcoin ini, tuan-tuan, siapa yang boleh musnahkan beribu-ribu ASIC komputer sini, tuan-tuan, yang kedudukannya tak dapat dikesan dengan jelas di mana dan di mana. Jadi itulah gambaran betapa securenya sistem perlombongan Bitcoin.